ke kelas awal ataupun tepat pada masa ya. Kita hari ini akan sambung topik lah ataupun standard kandungan mengenai kitar nitrogen. Kitar nitrogen. Okey, murid-murid sekalian, okey, sebelum cikgu mulakan kelas hari ini, cikgu ingin mengingatkan ya, pada pagi tadi pukul 8 tadi cikgu telah berkongsikan jawapan untuk kuis 1, 2, latihan format asumatif dan juga kuis 3.1, 3.2, 3.3. Maksudnya dari kuis 1, 2, latihan sumatif. Latihan sumatif itu khususnya perlu buat di dalam buku. Okey. Dan kuis 3.1, 3.2, 3.3 cikgu telah kongsikan di dalam grup WhatsApp. Jadi diminta supaya semua boleh melengkapkan latihan yang telah diberikan, dan cikgu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menghantarkan kuis dalam Google Classroom. Kuis 1, 2 dan 3, 3.1, 3.2, 3.3 itu terima kasih banyak. Cikgu akan tanda, maka anda sekali lagi akan diambil kira masuk ke dalam PBD. Okey, sila maklumkan kepada kawan-kawan yang tidak pernah masuk ke kelas ataupun tidak membuatkan, tidak melengkapkan kuis dalam Google Classroom. Okey, markah PBD ataupun tahap penguasaan TP band 1 hingga 6 tu, kamu memang tak akan dapat lebih dari 2. Okey, tak akan dapat. Cikgu bagi ayat cikgu dah. Jangan nanti kata kamu tak ada data ataupun tak ada gadget. Jadi minta tolong sebarkan kepada kawan-kawan yang tidak masuk ke kelas dan tidak membuat latihan yang diberikan dalam Google Classroom. Okey, itu je. Jadi kita sekarang bermula sekali lagi untuk kitar nitrogen. Mungkin sekali lagi murid-murid akan sentiasa tanya, cikgu, kenapa saya nak belajar kitar nitrogen? Kalau anda tak boleh terima, kenapa nak belajar benda ini? Jadi cikgu sentiasa, cikgu dah sebut dalam kelas sebelum ni ya. Jadi memandangkan kita tak nampak benda itu penting. Jadi biar kita letakkan kita manusia, okey? Biar kita letakkan manusia sebagai pusat pemahaman. Pusat. Maksudnya kalau manusia berkait rapat ke tak dengan kamu? Berkait rapat ke tak dengan kamu? Ya. Jadi kenapa kita nak belajar nitrogen? Cikgu penting, cikgu nak sebut benda ni juga. Kenapa kita nak mengambil nitrogen banyak? Cikgu, saya telah belajar minggu lepas. Nitrogen ini merupakan makronutrien, nutrien yang diperlukan secara banyak untuk tumbuhan. Tapi saya lupa tak kenapa nitrogen diperlukan oleh kita sebagai manusia. Okey? Jadi siapa di sini boleh berkongsi dengan cikgu? Siapa di sini sudi berkongsi dengan cikgu? Apakah kegunaan unsur nitrogen di dalam badan kamu untuk membuatkan anda manusia? Sekali lagi. Ya. Siapa nak cuba jawab? Sebelum cikgu panggil nama lah. Tai Pei Yu. Pei Yu. Okey. Jadi nak tanya Tai Pei Yu, apakah kegunaan unsur nitrogen? Kenapa kamu perlu unsur nitrogen dalam badan kamu? Boleh jawab tak? Okey. Tak ada tak ada respon So Kian Wei ada. So Kian Wei, kenapa badan kita perlukan nitrogen? So Kian Wei pun tak jawab. Tak apa, kita cuba tanya lagi seorang. Anson Yao. Anson Yao tadi masuk awal. Nak tanya ada ke tak Anson Yao di dalam grup ini? Ataupun tengah makan sarapan pagi ni? Anson? Anson? Hello? Okey, memandangkan cikgu pun tak tanya 3 orang lah, masing-masing semua tak nak respon, tak apa. Mungkin baru bangun. Jadi, nitrogen diperlukan untuk badan kita, khususnya untuk membuat protein dan juga membuat nucleic acid dalam bahasa lain DNA.
untuk manusia lah. Okay, untuk tumbuh-tumbuhan pun sama. Cikgu saya tak nampak juga apa itu protein dan DNA. DNA kamu wajib tahu di dalam setiap sel, okay, dalam nukleus ada DNA. Tak ada DNA, tak ada sel. Tak ada sel, tak ada kamu. Itu penting. Protein pula, cikgu saya masih tak boleh nampak. Protein, tengok badan kamu sekarang. Rambut, protein. Kuku, protein. Otot, protein. Maksud dia, tak ada protein, rambut kamu tak ada, botak itu tak apa. Kuku tak ada, tak apa. Bayangkan otot kamu pun tak ada. Kalau tak ada otot, nampak tulang saja. Jadi, kita perlukan nitrogen untuk membina protein badan dan juga DNA. Kita pun telah dimaklumkan dahulu bahawa atmosfera mempunyai banyak nitrogen. Gas nitrogen adalah N2 dalam bentuk N2 iaitu molekul nitrogen. Namun malangnya nitrogen ini tidak boleh digunakan. Okey? Tidak boleh digunakan, diserap. Kalau kita boleh terus menggunakan nitrogen di atmosfera, kita tak perlu makan lagi lah. Kita tak perlu makan lagi daging, kita tak perlu lagi makan sayur. Kita terus sedut udara, ambil nitrogen, bina protein. Tapi malangnya lah perkara ini memang tak boleh, tak berlaku. Jadi kita perlu sumber nitrogen. Jadi biasanya kita akan makan nitrogen dari sumber haiwan seperti lembu dan ayam. Kita ambil lembu. Okey? Kita akan makan haiwan untuk mendapatkan sumber protein. Terus ambil protein dan nitrogen di dalam protein untuk digunakan dalam badan kita. Jadi ambil lembu. Kita ambil lembu. Kenapa cikgu suka ambil lembu? Sebab cikgu nak kau fikir. Lembu makan apa? Lembu makan tumbuh-tumbuhan. Contoh kita tumbuh-tumbuhan dulu. Tumbuh-tumbuhan. Contohnya rumput. Bayangkan kalau anda pernah tengok lembu bertumbuh dari saiz kecil, cattle maksudnya daripada lembu kecil menjadi lembu besar dengan makan rumput saja. Cikgu dah cakap, badan kita, saiz badan kita selain daripada tulang, yang menentukan bentuk badan kamu itu kebanyakan ialah otot untuk yang sihat. Yang tak sihat, lemak. Jadi untuk kita yang sihat, protein, otot. Lembu pun sama, badan dia jadi besar, daging dia banyak, itu semua otot. Otot itu protein. Jadi lembu makan rumput. Rumput pun ada protein. Okey, pun ada protein. Dimakan, tumbuh-tumbuhan dimakan oleh haiwan. Namun, di mananya datang nitrogen, okey, untuk tumbuh-tumbuhan? Atmosfera ada N2. Jawapan dia tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh digunakan terus. Jadi kita sekarang pergi ke topik kita macam mana kita nitrogen itu berfungsi. Murid-murid sekalian, minggu lepas kita dah sebut. Jadi di atmosfera, okey, di atmosfera ada nitrogen di mana kalau kamu ingat lagi komposisi gas di dalam atmosfera. Ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen, ada gas adi. Macam-macam. Jadi nitrogen itu adalah paling tinggi, okey, lebih daripada 50%. Jadi macam mana bentuk yang diperlukan? Jadi untuk kamu nak faham hari ini, pertama, murid-murid pertama sekali cikgu guna pad merah. Nitrogen yang boleh digunakan oleh tumbuh-tumbuhan ialah nitrogen. Okey? Nitrogen dalam bentuk apa? Nitrogen dalam bentuk nitrat. Cikgu ulang ion nitrat. Dia itu NO3 negatif. Ion nitrat. Nitrogen juga. Tapi dia nitrogen mesti dalam bentuk gabung dengan oksigen. Okey, nitrogen ini boleh digunakan rumput. Rumput serap nitrat. Rumput serap nitrat membentuk protein dalam tumbuh-tumbuhan. Dimakan oleh haiwan. Barulah dimakan oleh manusia. Jadi di situlah kita dapat pentingnya
kita memahami dari mananya nitrat itu boleh diperolehi. Sampai sekarang, adakah tak sesiapa di sini ada soalan? Cikgu tanya lagi soalan ya. Nurul Afifah rasanya boleh ikut ke tak? Nurul Afifah. Okey ke tak? Rasanya semua boleh ikut ke tak? Bagi respon sedikit boleh, sesiapa di sini? Siti Maisarah. Boleh ya? Okey, kita sambung ya. Jadi, macam mana kita mendapat ion nitrat? Minggu lepas, kita dah belajar ya. Maksudnya, dari atmosfera. Okey. Dia boleh bentuk terus ion nitrat melalui proses yang pertama, kita namakan sebagai pengikatan nitrogen. Dalam bahasa lain, nitrogen akan gabung dengan oksigen di udara. Dia akan gabung dengan oksigen membentuk ion nitrat. Nanti kita akan baca dalam buku teks itu. Tapi proses pertama yang kita nak tahu sekali lagi ialah pengikatan nitrogen. Okey, pengikatan nitrogen ini boleh dilakukan melalui dua perkara. Pertama, cikgu dah cakap kilat ataupun gunung berapi lah. Kita akan panggil secara alam semula jadi. Cikgu pun tulis kilat supaya nanti anda ingat. Dan satu lagi cikgu dah cakap melalui bakteria pengikatan nitrogen yang kita boleh temu di dalam pokok kekacang. Maksudnya di dalam pokok kekacang, bahagian akar dia ada banyak bintik-bintik di dalamnya, ada bakteria. Bakteria nama dia adalah Nitrobacter. Bakteria nama dia ialah the Nitrobacter. Fungsi dia ialah mengikatkan nitrogen di udara bersama dengan oksigen bentuk nitrat. Itu satu. Okey? Itu minggu lepas. Jadi sekarang cikgu nak gunakan biru. Benda baru hari ini. Jadi ada cara lain ke tak untuk membentukkan ion nitrat? Ada. Jadi mula-mulanya, tengok Jadi tumbuh-tumbuhan haiwan dan manusia. Okey, tumbuh-tumbuhan haiwan dan manusia. Mereka pertama akan berkumur. Perkumuhan contohnya kencing, najis, tai ataupun melepaskan bahan-bahan kumur badan, satu. Mereka juga akan mati satu hari nanti. Dan apabila mereka mati, tumbuh-tumbuhan ke haiwan ke manusia, mereka akan melalui satu proses yang kita namakan sebagai pereputan. Pereputan, ya. Mayat jadi hilangkan daging, tinggal tulang saja. Pereputan membentuk ion amonia. Ion amonia short form dia NH4 tambah ion amonia. Ion amonia tak boleh digunakan oleh tumbuhan juga. Tak boleh. Jadi dia akan melalui proses satu lagi untuk membentuk ion nitrit. Ion nitrit. Okey, ion nitrit adalah NO2 negatif. Lepas tu membentuklah ion nitrat sebelah. Biru Jadi ini adalah proses yang kedua yang cikgu nak sebut. Proses yang kedua. Okey, cikgu nak tulis kat tepi Jadi ini adalah proses yang kedua. Yang kita namakan dia sebagai proses penitritan. Penitritan. Proses penitritan. Proses penitritan ini dilakukan juga oleh bakteria. Cikgu, kenapa macam pernah belajar? Kalau anda belajar pada bab 1 lepas, cikgu kan dah minta anda ingatkan benda ni. Dengar muka pada skrin. Cikgu sekarang nak pergi ke muka surat yang panggil manfaat ataupun kebaikan mikroorganisma di sini. Muka surat, murid-murid, muka surat yang ke-28. Muka surat ke-28.
8. Ya, ini dia. Bakteria penetritan. Okey. Jadi di dalam tanah ada bakteria macam ni ataupun mikroorganisma yang fungsinya adalah mengikat nitrogen, itu betul bukan mengikat, menjalankan proses penitritan. Okey, penitritan jadikan unsur nitrogen bergabung dengan oksigen membentuk ion nitrat, Okey, siapa tak boleh ikut. Jadi ini adalah penitritan. Kenapa kita nak belajar ini? Sebab sekali lagi, dengannya bentuknya nitrat di dalam tanah, maka dia boleh diserap dan digunakan oleh rumput. Rumput serap banyak ataupun tumbuh-tumbuhan serap banyak, dia akan menjadi sihat. Kalau pokok ataupun rumput menjadi sihat, besar pokok, besar rumput, lembu pun jadi besar, lembu pun jadi sihat. Jadi mempunyai protein yang lebih banyak, manusia makan, maka dapatlah protein di atas juga. Okey? Dan ini bukan kitar nitrogen yang lengkap. Kalau kita nak cakap kitar cycle, maksudnya mesti berbentuk bulat. Bermula dari nitrogen, mesti berakhir juga dengan nitrogen. Jadi sekarang atmosfera ini nitrogen. Kalau ikut konsep macam ni, makin banyak nitrogen yang bentuk ion nitrat, patutnya atmosfera punya nitrogen akan makin berkurang. Tetapi realiti dia, atmosfera punya nitrogen sentiasa kekal tinggi, lebih dari 50%. Jadi macam mana dia kembali semula ke atmosfera? Jadi ion nitrat juga akan melalui satu proses kembalikan nitrogen ke atmosfera, ke persekitaran udara kita. Okey? Jadi apakah nama proses tersebut secara am? Apakah nama proses tersebut? Okey, penyanitratan. Tengok ya, kita sekarang kat sini ya murid-murid. Sorry. Ya, cikgu lambat sikit kat sini. Okey. Jadi dia kalau ikut sekarang BN dia penda. Kalau dulu penyanitritan. Jadi dia penda. De itu masa hilang. Jadi proses yang dilakukan sekarang kalau bentuk nitrat ialah penitritan. Jadi kalau nak hilangkan dia adalah panggil penda nitritan. Penda nitritan tambah sede masa hilang. Penitritan jadikan nitrat. Pendenitritan hilangkan nitrat, bentuk semula nitrogen di udara supaya benda proses itu akan membentuk satu kitar yang lengkap dan stabil. Udara kita sentiasa kekal tinggi untuk komposisi nitrogen. Jadi di sinilah kamu mula tengok pada muka surat 62. Muka surat 62. Okey, kenapa kita nak belajar kitar nitrogen? Kenapa kita nak belajar ya? Jadi mula-mulanya, kalau anda tak boleh terima, highlight perkataan protein. Ya, kenapa kita nak makan daging? Cikgu, saya suka makan daging mah. Tak. Kamu suka sebab badan kamu suruh kamu makan sekarang. Badan kamu perlukan makan daging. Jawapan dia, soalan dia, kenapa kamu rasa nak makan daging? Sebab badan kamu perlukan protein. Protein untuk apa? Bentuk rambut, bentuk kuku, bentuk otot dan bentuk apa yang kamu nampak di badan kamu. Protein bentuk apa yang kamu nampak. Kalau protein tak cukup, kamu akan nampak lain lah. Memang lain. Tak macam manusia yang patut ada. Jadi, protein itu, sekali lagi, kita ada dari gas nitrogen di udara. Dia tak boleh digunakan terus. Kamu perlu jawab soalan ini. Cikgu dah cakap ya. Dia tak boleh digunakan terus oleh tumbuhan mahupun haiwan. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi, macam mana cara dia? Itu yang kita belajar kitar nitrogen. Kitar nitrogen. Okey.
Tengok dalam soalan dalam bab muka surat 62 kitar nitrogen Okey, dia mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. 78 komposisi peratus udara adalah gas nitrogen, tetapi kita tak boleh. Tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen. Cikgu dah ulang, kalau kita boleh gunakan nitrogen di udara, dia bermaksud kita tidak perlu lagi makan. Cikgu ulang tak ada lagi tujuan anda makan. Cikgu, saya makan sebab sedap mah. Sedap itu adalah satu mindset lah ataupun minda yang memainkan di otak kamu cakap sedap disebabkan badan kamu perlukan makanan itu. Contohnya makan daging untuk apa? Untuk protein. Untuk protein. Kalau kamu makan nasi, untuk apa? Karbohidrat. Dia adalah sebab badan kamu perlukan unsur ataupun perlukan gizi tersebut, nutrien. Jadi dia buatkan kamu rasa nak makan. Kalau kamu tak perlukan lagi mereka, kamu tak akan rasa nak makan dah. So kamu sentiasa, okey cukup dah, kenapa saya nak makan lagi? Boleh faham ke tak murid-murid? Boleh faham ke tak murid-murid? Sharifah Imanina, boleh ya? Boleh. Sharifah, boleh ke tak? Sharifah. Oh, Sharifah. Tan Kahan akhirnya telah muncul juga. Tan Kahan, boleh ya Tan Kahan? Kahan? Boleh ya? Boleh faham ke tak? 可以懂啊，boleh. Kita betul sekali. Cikgu tanya lagi seorang Alia, Nur Alia, boleh faham ke tak? Nur Alia. Nur Alia, okey? Boleh ya. Terima kasih. Jadi kita sambung. Jadi cikgu, perlu ke saya nak hafalkan gambar raja ini? Okey, dengar ya. Gambar raja ini kamu tak boleh nak hafal. Tidak boleh. Sebab dalam mana-mana soalan SPM juga ataupun dalam soalan di sekolah pun, kita tak akan ambil gambar raja yang sebiji. Yang sebiji apa dalam buku teks ni. Dia mungkin akan ada perubahan tempat tapi konsep sama. Tengok apa yang cikgu tulis tadi. Okey? Lambat lain juga daripada buku teks tetapi konsep dia ada. Jadi mungkin ada antara kamu cakap, jadi cikgu, kalau saya nak buat nota, macam mana? Apakah yang saya perlu buat? Cikgu sarankan semula, sebab ni cikgu akan buatkan dalam YouTube semula benda ni. Cuba buat kitar nitrogen mengikut pemahaman kamu. Okey, mengikut pemahaman kamu. Cikgu suka bermula dari manusia, letakkan manusia di tengah-tengah. Cikgu suka letak manusia di tengah-tengah. Sebab kalau benda ini tak ada kaitan dengan manusia iaitu kamu mungkin kata cikgu saya belajar buang masa sahaja. Buang masa. Tapi sekarang cikgu dah bagi tahu, nitrogen sangat penting untuk anda kekal sihat. Jadi dari mana nitrogen dapat? Okey, dapat dari haiwan. Haiwan dapat nitrogen dari mana? Protein dari tumbuh-tumbuhan. Jadi benda itu saling berkait. Jadi kitar nitrogen ini tolong baca. Cikgu nak kamu buatkan kitar nitrogen di dalam buku latihan kamu. Cikgu nak kamu buatkan kitar nitrogen dalam bentuk gambar raja di dalam buku latihan. Cikgu dah ingatkan ya. Kamu punya buku latihan ada 3 benda dah sekarang ya. Bermula dengan indeks untuk semua bab, indeks. Kedua, latihan sumatif bab 1 sepatutnya dah siap dah. Dan sekarang tambah untuk bab 2, kitar nitrogen. Lukis. Cikgu, boleh saya lukis gambar raja ini ke dalam dan salin? Silakan. Tetapi pastikan anda faham. Jadi, kalau anda tengok gas nitrogen di udara, melalui kilat bentuk air nitrat, cikgu dah cakap. Okey, cikgu dah cakap. Gas nitrogen di udara juga boleh ditarik oleh pokok kekacang. Okey, kalau pokok kekacang dia tak akan jadi. Tapi di dalam pokok kekacang ni
akar dia ada bakteria pengikat nitrogen. Di akar dia ada bakteria pengikat nitrogen. Bentuklah ion nitrat. Okey? Jadi sekali lagi, kenapa perlu ada ion nitrat di dalam tanah? Untuk diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Contohnya kalau kita tanam padi. Padi tak cukup nitrogen dari tanah, padi tak boleh tumbuh sihat. Jadi beras yang kita dapat pun akan jadi kecil dan tak sedap. Faham ke tak murid-murid semua? Jadi kita perlu bagikan mereka nitrat yang cukup. Jadi di sini kamu akan nampak gambar aja tulis baja bernitrogen. Seandainya kalau kita nak tambahkan nitrat ke dalam tanah secara banyak dan cepat, kita letaklah baja bernitrogen. Baja failure Itu pun konsep kenapa kita nak letakkan baja ke dalam tanah. Sebab nak berikan nitrogen ke pokok-pokok serap. Okey. Jadi ion nitrat juga, ini yang nombor 1 lah cikgu dah cakap, pengikatan nitrogen lah. Pengikatan nitrogen. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ya, haiwan, tumbuhan akan mati. Mereka akan mengalami penguraian. Okey. Jadi bentuklah sebatia amonium. Lepas itu melalui proses penitritan, bentuk ion nitrik ke ion nitrat. Ini proses yang kedua. Penitritan. Okey. Dan last sekali kita pun dah belajar ion nitrat juga perlu kembali balik kepada gas nitrogen di udara. Ini dia yang ketiga, tindak balas pendenitritan. Jadi secara kitar nitrogen perlu ditengok daripada dua perspektif ataupun dua aspek. Satu ialah penambahan, satu ialah penyingkiran. Penambahan tambah ke dalam. Tambah apa ke dalam tanah? Nitrat. Penyingkiran keluarkan. Penyingkiran apa? Penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okey? Penambahan akan melalui proses seperti kilat dan letusan gunung berapi. Juga melalui proses pengikatan nitrogen oleh bakteria di pokok ke kacang. Dan juga proses penitritan di dalam tanah oleh bakteria. Okey? Penyingkiran. Cikgu, dah tambah. Kenapa kita nak belajar singkir? Sebab ada tanah yang kita tanam pokok, tanaman apa-apa, dia pokok itu tak boleh nak tumbuh dengan sihat sebab tak cukup nitrogen. Tapi cikgu, bukan ke ada proses kilat pengikatan nitrogen dan penitratan? Tetapi dia macam mana kata dia leaking. Maksudnya dia akan sentiasa hilang sendiri, disingkirkan. Melalui apa? Pertama, okey, tanah sendiri akan serap ion nitrat. Tanah akan guna untuk bentuk tanah. Selain daripada itu, pendenitritan. Pendenitritan akan kembalikan ion nitrat balik kepada nitrogen. Dan last sekali, proses melarut resap. Ini aja aku kata leaching. Maksudnya hujan turun. Air hujan bawa sekali nitrat ke sungai ataupun ke tasik. Jadi, tengok muka surat 63. Okey. Jadi apakah proses penambahan ion? 3 tadi, ion nitrat. Pertama, kilat dan letusan gunung berapi kan. Kedua, pengikatan nitrogen. Ketiga, proses penitritan. Macam mana kita boleh membantu bentukkan ion nitrat daripada nitrogen? Highlight perkataan itu ya. Highlight perkataan, okey, tenaga haba. Okey, ketika kilat dan letusan gunung berapi ada banyak tenaga haba. Panas, okey, dia akan mengoksidakan nitrogen dalam udara bentuk gas nitrogen dioksida. Okey, dia akan bentukkan gas nitrogen dioksida dan apabila dia larut dalam hujan, melarut dalam air hujan, okey, dia akan turun ke dalam tanah membentuk ion nitrat. Cikgu, perlu saya ingatkan asid nitrik ke tak? Kalau ingatlah. Tapi konsep dia adalah sebab tenaga haba ketika kilat dan gunung berapi itu, dia gabungkan nitrogen dan oksigen. Gabungkan dua-dua menjadi nitrogen dioksida.
Lepas tu turun melalui hujan, larut ke dalam tanah, membentuk ion nitrat. Ion nitrat pun ada nitrogen dan oksigen, unsur nitrogen, unsur oksigen di dalamnya. Boleh faham ke tak murid-murid? Aku pun takut ni sebenarnya. Sekejap. Aku nak pick seorang jugalah. Contohnya Kaisara, boleh faham Kaisara? Kristina Kaisara. Boleh. Boleh ya? Seorang lagi Ngai Weng Sing. Ngai Weng Sing boleh faham? Ngai Weng Sing? Anson Yao. Anson Yao okey ke tak? Tadi dah tak jawab kan? Anson Yao okey? Okey, dua orang tak respon juga. Tak apa, kita dah rakam tau. Ini saksi ya. Jadi kita ada saksi, ada bukti sekali lagi. Jadi seterusnya, proses pengikatan nitrogen, cikgu dah cakap. Ini wajib highlight 263 ni. Okey, highlight nodul akar pokok. Cikgu, apa itu nodul? Nodul sekali lagi ialah yang biji-biji cikgu cakap macam jerawat. Akar pokok ke kacang. Dia mesti pokok ke kacang. Pokok lain tak boleh. Maksudnya pokok ke kacang kalau tanam di tempat yang kurang nitrogen, kalau kita tanam ke kacang dalam masa yang belum masalah 2-3 tahun ke setahun lebih, dia boleh kembalikan nitrogen di dalam tanah. Dia boleh kembalikan sebabnya ada proses pengikatan nitrogen, iaitu tukarkan nitrogen daripada udara bentuk kepada ion nitrat masuk balik ke tanah. Oleh apa? Bakteria. Bakteria pengikat nitrogen. Okey, bakteria pengikat nitrogen ada di mana? Nodul akar pokok ke kacang. Nodul akar pokok ke kacang. Maksudnya di dalam jerawat-jerawat tersebut. Okey, proses penitritan pula kalau binatang ke ataupun tumbuh-tumbuhan meninggal, mati. Mereka mati. Jadi proses penguraian berlaku, tukar highlight perkataan sebatian amonium, lepas tu tukarkan ke ion nitrat melalui proses penitritan. Jadi kalau kamu tengok, semua ini adalah kita nak fahamkan adalah tambahkan nitrat ke dalam tanah. Kenapa kita nak tahu tambahkan nitrat? Sebab nitrat ada unsur nitrogen yang boleh diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk bentuk protein tumbuh-tumbuhan. Lepas tu dimakan oleh haiwan. Haiwan pula gunakan protein tumbuh-tumbuhan bentuk protein badan dia. Lepas tu manusia makanlah haiwan. Manusia pun ambil protein di dalam haiwan. Adalah saling berkait. Okey, kalau satu hari nanti kamu diperlukan untuk menanam pokok sendiri, kita tak tahu masa depan macam mana. Okey, nanti mungkin ada kebuluran ke makanan tak cukup ke, di situ dah kamu mula nak tanam, anda akan faham perlukan nitrogen ya. Jadi tidak lupa juga pengingkiran ion nitrat. Maksudnya kalau kita tambah, logiknya tanah itu akan jadi makin banyak ion nitrat. Realitinya ion nitrat akan sentiasa berkurang okey, dalam tanah disebabkan pertama, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Okey, tanah akan serap untuk guna bentukkan protein tumbuhan akan diambil. Okey, jadi makin kurang. Okey, pada masa yang sama proses pendenitritan pun berlaku. Diserap, diambil oleh, dibentuk balik semula nitrogen di atmosfera. Dan juga tidak lupa melarut resap. Maksudnya dia hujan turun, bawakan ion nitrat itu mengalir keluar ke dalam sungai dan air bawah tanah. Okey, jadi apakah kepentingan kita nitrogen? Kepentingan dia. Okey, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Dia mengekalkan kandungan gas nitrogen sentiasa pastikan 78% dalam udara. Dia juga penting untuk mengekalkan kesuburan tanah. Itu yang cikgu cakap. Ada tanah yang kita tanam apa-apa saja tumbuh je.
Okey? Tapi ada yang tanam apa-apa tumbuhan pun tanaman akan mati. Sebab tak subur. Subur apa itu maksud? Cikgu, sebab dalam itu ada ovum dan sperma. Bukan. Tanah yang subur biasanya rujuk kepada tanah yang ada ion nitrat. Faham ke tak faham murid-murid semua? Boleh faham ke tak? Tanah yang subur maksudnya tanah yang ada ion nitrat. Haikal, boleh faham ke tak Haikal? Haikal? Kencong boleh faham? Yongyi boleh faham? Yunyi boleh faham? Yunyi? Yunyi? Okey, tak apa. Nanti juga tanya Avinesh ya, sabar ya. Dan juga, apakah kepentingan kita nitrogen? Membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Kalau kita ada kekurangan ion nitrogen, ion nitrat itu, makalah ada kekurangan protein tumbuhan dan protein haiwan. Kita pun akan dapat kekurangan protein tersebut, kita akan jadi tak sihat. Okey? Dan pada masa yang sama juga kita boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar daripada kita bergantung kepada baja kimia sepenuhnya. Baja kimia, kita bolehlah tanamkan pokok kekacang. Ini soalan kebab biasa dia tanya. Kita boleh tanamkan pokok kekacang untuk kembalikan kesuburan tanah dengan membentuk lebih ion nitrat masuk ke dalam tanah. Okey? Itu yang kita di sini perlu anda tahu istilah dia. Ini memang perlu tahu. Saya nak murid-murid semua muka surat 65 ini murid-murid highlight perkataan baja kompos. Baja kompos. Okey, baja kompos macam mana kita nak buatkan baja kompos sendiri di rumah. Okey, sepatutnya ini adalah projek yang besar. Okey, sehingganya sekarang siapa yang tak boleh faham? Siapa yang tak boleh ikut? Ada siapa di sini tak boleh ikut? Avinesh, boleh faham ke tidak Avinesh? Boleh ya? Tuan Hafizuddin baru masuk kan? Tuan Hafizuddin? Boleh ke tak Tuan Hafiz? Jadi tak apa, yang penting nanti benda ini Cikgu juga akan rakam dan masuk ke dalam YouTube lah, supaya nanti anda boleh tonton semula lah kepada mereka yang nak belajar. Cikgu betul-betul berharap anda belajar walaupun masa itu sejam, saya tahu seksa sangat. Okey, kenapa kelas Google Meet ini diberikan adalah supaya anda giat bertanya. Kalau anda tak bertanya ataupun buka Google Meet, letak kat tepi, memang tak belajar lah. Jadi bila lagi nak belajar? Cikgu, buka sekolah nantilah. Okey, buka sekolah nanti, benda yang sudah diajar tidak akan diulangkan sehingganya habis silibus yang sedia ada. Okey, bukannya kita akan mula semula dari tingkatan 4 ataupun bab 1 tingkatan 5. Tidak ya. Murid-murid, kelas sedang berjalan. Tak ada alasan katanya, cikgu saya tak ikut kelas ketika PDPR ini. Tidak ada alasannya. Sila sampaikan kepada kawan-kawan yang lain juga ataupun mereka yang sedang bukakan Google Meet tapi tak dengar secara telusah. Okey, kita sekarang masuk ke muka surat 66. Teknologi pengeluaran makanan. Teknologi pengeluaran makanan. Okey. Untuk bab 2 ini panjang, ada 6 subtopik 2.4 sampai 2.6 itu. Kita mula dengan teknologi pengeluaran makanan. Okey. Kenapa kita nak belajar? Cikgu, saya tak ada kaitan pun. Tidak. Dengan populasi manusia yang semakin meningkat. Untuk pengetahuan semua, populasi kita ataupun kita nak gunakan istilah zaman 1000, 2000 tahun kebelakangan ini
adalah perkembangan populasi manusia yang paling dahsyat, maksudnya paling tinggi sepanjang evolusi manusia yang ada. Memang dia meningkat secara exponential, tinggi secara tiba-tiba. Kalau tidak ada cara untuk menghasilkan atau mengeluarkan makanan yang secukupnya, maka manusia akan kebuluran. Cikgu, Malaysia mana ada? Ya, tapi bayangkan kalau di Afrika ke, di tempat-tempat negara dunia 3 ataupun negara yang miskin. Jadi kenapa mereka tak boleh hasilkan makanan sendiri? Cikgu, sebab mereka miskin nak? Oh tidak, bukan macam itu yang kita nak fikirkan. Sekurang-kurangnya cikgu nak anda letakkan di tempat mereka, andai kata satu hari nanti supermarket ataupun tempat-tempat jual makanan, pemprosesan makanan, tempat-tempat jual makanan yang sudah diproseskan itu dah tak ada, market dah tak ada. Boleh ke tak anda menghasilkan makanan sendiri, tanam makanan ataupun tumbuh-tumbuhan sendiri? Okey, masa itu mungkin cikgu tak ada kaitan dengan saya, tapi fikirkanlah, kita mesti sediakan payung sebelum hujan. Okey, 居安思危. Okey, maksudnya sentiasa bersedialah. Jadi teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Murid-murid ya. Okey. Jadi antara langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan termasuk meningkatkan kualiti, meningkatkan kuantiti dan juga menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu. Ya. Contohnya kalau kita nak makan daging ayam pun, kita akan pastikan kita membela ayam yang keluar daging yang banyak. Mana mungkin kita pilih ayam yang kurus kering, kita bagi dia makan apa pun dia kurus kering. Kita tak nak ayam macam tu. Kita nak ayam yang daging dia banyak, besar. Kita akan bela dan kita akan sembelih dia apabila dia dah dewasa. Dan juga menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Jadi antara cara peningkatan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara, okey, yang dijalankan oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta adalah seperti ini. Okey, murid-murid. Apabila cikgu tunjukkan bulat ini, muka surat 66. Di sinilah kamu boleh dapat kerja. Di sinilah kamu boleh dapat kerja. Kita kerap mendengar orang kata Malaysia tak ada kerja. Sebenarnya yang memilih kerja itu adalah kamu sendiri yang menjadikan diri kamu tak ada kerja. Okey, kita contoh tengok. Penggunaan teknologi moden untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Jadi kalau kamu tahu apakah teknologi yang diperlukan untuk pertanian ataupun buat makanan, kamu pergi luar negara, balik, kamu import, jual pada orang tempatan, maka kamu boleh dapat duit. Kepada mereka yang suka tanam dan suka belajar dan berkongsi ilmu, okay, kamu boleh nanti masuk untuk pendidikan dan bimbingan kepada para petani pula. Okay, contohnya kalau kamu kerja di Mardi. Apa itu Mardi? Siapa tahu Mardi? Siapa tahu Mardi? Malaysia Agricultural Research and Development Institute. Mardi biasanya dia saling berhubung kait dengan UPM, Universiti Putra Malaysia. Dulu panggil Universiti Pertanian Malaysia. Mardi biasanya dia ambil apa panggil itu orang-orang berilmu dari UPM dia satu, dan mereka bertempat biasanya di Serdang ataupun di mana-mana negeri mesti ada Mardi. Mereka untuk buat kajian pada pokok-pokok contohnya buah-buahan ataupun pokok-pokok untuk beras dan juga macam-macam. Okey. Kalau untuk kelapa sawit, macam mana tanam kelapa sawit dengan bagus, kita ada pouring. Pouring. Ini dia kata banyak benda yang kamu boleh bekerja sebenarnya. Pouring. Palm Oil Research Institute of Malaysia. Pouring. Jadi benda tempat kerja dia. Jadi macam mana nak masuk, memanglah perlu anda belajar dan dapat result yang bagus. Sekurang-kurangnya boleh masuk ke universiti, lepas tu kamu boleh apply bekerja di dalamnya.
antara kerja dia memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para petani. Okey. Kamu juga boleh buat penyelidikan dan pembangunan. Okey. Contohnya kalau kamu tanam durian. Kan biasa kita dengar tengok dalam akhbar Cina ataupun berita yang Melayu pun ada pasal durian. Durian pun ada banyak jenis, D24 ke ataupun udang merah ke, macam-macam. Mana satu yang paling berkualiti kita akan tanam, tapi bukan semua orang mampu beli. Bukan semua orang mampu beli. Jadi kita akan tanam juga pokok durian yang senang berbuah, tapi dia punya rasa kurang sikit, tapi janji semua orang boleh rasa juga. Okey, itu pun yang panggil durian yang biasalah. Okey, jadi ada penyelidikan. Kita juga boleh belajar penggunaan tanah dan kawasan peralihan secara optimum. Okey, itu pasal tanah pertanian, kadang-kadang kamu tengok orang itu tukarkan menjadi tanah perumahan. Okey, dan belajar macam mana pengurusan tanah yang cekap dan penggunaan bakar yang bermutu. Semua ada kerja. Okey, sekali lagi ada kerja. Jadi kalau anda fikir nak belajar hanya economy account, okey, ya, tak nafikan economy account itu ada kerja. Tapi adakah tak tempat itu adalah tempat yang anda suka kerja, seperti berdepan dengan dokumen ataupun kertas-kertas yang bertulis ataupun berdepan dengan komputer selalu. Kalau kamu okey je lah. Aku tak cakap apa-apa. Tapi kamu kalau jenis yang suka bergerak, jenis yang suka pergi ke alam semula jadi, suka melancong. Jadi kenapa anda tak buat contohnya mengadakan ladang sendiri, okey? Okey, untuk tanamkan pokok yang sesuai ataupun membela binatang haiwan peliharaan yang sesuai untuk dijual. Jadi antara dia tunjukkan pada muka surat 67 penggunaan baka yang bermutu. Okey? Cikgu nak kamu highlight baka yang bermutu ni penting highlight Tenira. Dia soalan dia. Nanti cikgu kalau sempat cikgu tunjukkan soalan dia. Okey, Tenira. Okey, dia merupakan baka antara dua jenis sawit yang berbeza, dia campur. Jadi dia jadi Tenira supaya dia menjadikan sawit yang berbuah lebat dan memiliki sirung yang besar, sabut yang tebal, tempurung yang nipis. Okey, belimbing bintang mas. Okey, belimbing bintang, starfruit yang mas hasilkan ni, dia dihasilkan oleh madi. Ada M star satu ni oleh madi ni berwarna kuning keemasan, manis dan rangup, dan betik eksotika, perlu tahu juga bintang mas, eksotika besar-besar nama isi yang manis. Lembu mafriwal, lembu tenusu kacukan ini menghasilkan susu yang banyak dan susah hidup di kawasan beriklim tropika. Dan ayam akaputra. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Okey, ayam kampung kalau kita bela setahun lebih, tapi ayam akaputra ini dia setengah tahun dah kira matang dan boleh disembelih dan makan. Jadi kenapa kita nak pilihkan baka-baka yang bermutu? Soalan ini biasa lazim ditanya. Okey, sebab baka yang bermutu, good breed, 好的品种 akan menghasilkan hasil yang banyak. Okey, daging, susu dan buah lebih bermutu, penjagaan lebih mudah, tak senang jatuh sakit. Contohnya kalau kamu ambilkan baka ayam yang betul, jadi ayam itu dia tak akan senang jatuh sakit lah. Tak akan senang jatuh sakit. Jadi kita kos penjagaan pun lebih mudah dan rendah jimat duit. Okey, rintangan yang tinggi terhadap penyakit. Kalau untuk pokok-pokok, kita pilih baka yang sesuai. Jadi kita tak perlulah guna ubat ataupun ubat serangga yang kerap, sebab dia bertahan lebih lasak dan juga cepat tumbuh dan matang. Itu pentingnya kita pilih baka yang bermutu. Contoh, murid-murid yang saya hormati, kalau kamu betul-betul nak tanam contohnya dusun untuk durian, sememangnya kamu akan pilih durian yang ada ciri-ciri hasil yang banyak, cepat tumbuh dan matang, mempunyai rintangan yang tinggi. Maksudnya tanam dia tak senang jatuh sakit dan mati, dan penjagaan kos yang rendah. Kamu tak akan pilih durian yang hasil dia sikit, lambat tumbuh, senang jatuh sakit dan juga kos pengendalian yang tinggi. Betul ke tidak murid-murid? Betul ke tidak?
Betul ke tidak? Balkis, betul ke tidak? Setuju ke tak? Log Jensen. Log Jensen, kenapa tak masuk kelas hari Selasa lepas? Jensen? Terima kasih Balkis ya. Tidur pula. Tengok balik video itulah. Okey. Jadi cikgu sambung ya. Ada masa lagi dalam 5 minit. Okey, penggunaan teknologi moden. Okey, itu pasal ada orang kata melancong untuk mengimport teknologi dia. Tapi sekarang dengan ada internet, benda-benda macam ni kita boleh dapat melalui internet juga. Tak semestinya perlu melancong ke luar negara lah. Jadi kita boleh tengok kalau adalah untuk mesin pengisar. Pengisar maksudnya potong dan mesin pengisi cecair mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Okey, dia juga kita ada juga pengklonan untuk mengekalkan ciri baik. Contohnya kalau kita nak pokok pisang. Pokok pisang itu banyak buah. Kita tak akanlah pergi ambil buah pokok pisang itu, cari benih dia, tanam dari benih. Tidak. Kita akan buat klon. Klon daripada tanam dia secara banyak. Jadi pokok yang sama, banyak sekarang klon mempunyai genetik yang sama, buah pun semua lebat dan sama sedap. Sama sedap. Okey, kita juga menggunakan jentera. Cikgu perlu highlight apa-apa ke kat sini? Muka surat 68. Muka surat 68 mempercepat pemprosesan pengeluaran makanan, mempercepat teknologi moden, mempercepat. Okey. Highlight juga pengklonan, highlight klon, mengekalkan ciri baik. Mengekalkan ciri baik sebab klon. Klon adalah menghasilkan benda yang sama genetik dia secara banyak. Okey, jadi dia kekalkan, dia bukan jadi lagi baik. Klon bukan jadi lagi baik. Dalam mana-mana soalan, kalau kamu menyebut pengklonan untuk menghasilkan baka yang lagi baik, salah. Klon dia kekalkan saja ciri baik dia menggunakan jentera. Highlight jentera juga untuk mempercepatkan proses penanaman dan pembangunan, dan juga bioteknologi, okey, untuk pengklonan dan kejuruteraan genetik untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Okey, dan baru-baru ini kita pun dah belajar penggunaan drone. Cikgu, drone pun boleh guna ke? Di Amerika dan juga di China pun. Okey, sawah padi yang luas. Bukannya macam kat sekolah, padan sekolah itu kecil dah. Bayangkan 1 KL keluasan, 1 Kuala Lumpur. Dia semua adalah sawah padi. Tak mungkin kita nak siram pokok per pokok untuk racun serangga ataupun untuk baja. Mengambil masa lah, kita boleh meninggal. Kita yang meninggal sebab penat. Jadi mereka gunakan drone lah. Drone untuk sembur pestisid ataupun kita panggil racun serangga. Pestisid lah. Okey, dia akan sembur melalui, maksudnya bayangkan macam 1 kapal terbang kecil di atas, dia sembur ke atas pokok-pokok tanaman anda. Okey, jadi untuk yang seterusnya, pendidikan dan bimbingan untuk petani. Okey, kita pun nampak adalah kita yang belajar di universiti ni, kalau nak belajar cara-cara macam mana menghasilkan tanaman dengan lebih banyak, kita akan pergi mengajar. Okay, mengajar petani-petani negara kita untuk menghasilkan benda ni. Jadi mungkin cikgu nak tanya juga, kenapa kita nak tanam minyak sawit? Kenapa kita nak tanam minyak sawit? Siapa tahu minyak sawit sejak kebelakangan ini naik ke harga berapa 1 tan? Siapa boleh jawab? Minyak sawit. Minyak sawit 1 tan berapa ringgit? Siapa boleh jawab? Baru semalam je. 1 tan RM30 lah. Itu apa tan tak? 1 tan itu adalah, tangkahan 1 tan itu adalah 1000 kilogram. Kalau 1000 kilogram baru RM30, mati weh. Benda itu tak laku. Semalam, 1 tan kelapa sawit mencecah RM4,000 Malaysia. 4,000. Masa Pakatan Harapan naik hari itu,
dia turun harga tau. Dari 5,000 turun sampai 2,000 je. Tapi sekarang naik balik semula, harga dia menjadi 4,000 satu tan. Untung ke tak untung murid-murid? Untung ke tak untung? Kalau kamu tanam, kalau cikgu bagi kamu pergi in charge lah, pergi mengendalikan tempat untuk tanam sawit. Rasanya untung duit ke tak? Ihan? Rasanya untung duit ke tak? Untunglah, itu saya kata. Jadi jangan cakap tak ada kerja. Yang isu dia sekarang kamu yang pilih kerja, kamu yang ada masalah untuk bekerja. Okey? Dan di sini juga cikgu pun tak nak buang masa sekarang ya. Muka surat 71 dan 72. Tengokkan terdahulu dua muka surat ini ya, 72, 71. Ya, berkait dengan aeroponik dan juga berkait dengan tanaman bercampur. Cikgu sekarang nak mengambilkan masa anda untuk isikan kehadiran dulu ya. Cikgu pun tak nak buang masa ya. Murid-murid, isikan kehadirannya. Cikgu akan berikan link dia sekarang. Minta tolong isi ya. Siapa yang tak isi kehadiran, memang cikgu tak akan kira kehadiran walaupun kamu bahagikan kelas. Ada dalam gambar cikgu. Okey? Tolong isikan kehadiran. Cikgu juga ingin mengambilkan kesempatan ini untuk sekali lagi mengingatkan semua orang, tolong lengkapkan latihan yang ada di dalam Google Classroom. Kalau tak boleh masuk Google Classroom, cikgu tengah rakam ni sekarang ya. Sekali lagi pada penghujung kelas ini juga, cikgu paparkan semula kod untuk Google Classroom Science tingkatan 5 untuk 5 kualiti, 5 primer dan 5 kualiti, 5 primer, 5 perintis dan 5 progresif, 4 kelas. Ya, kod dia adalah seperti yang dipapar di skrin kamu sekarang, MPD ZIGW. Tolong masuk dan buat. Pengiraan PBD memang merujuk kepada quiz yang anda telah lengkapkan ataupun tidak lengkapkan. Minta tolong ambil serius. Okey? Dan cikgu juga ingin meminta izin semua pada penghujung kelas pukul 10 dah ini ya, supaya nak ambilkan gambar untuk semua orang lah. Jadi minta izin semua ya. Sila bukakan kamera anda. Kalau anda malas ataupun tak nak tunjuk muka, tunjukkan buku teks pada skrin.